Okey. So kita akan sambung tajuk pengaratan untuk malam ni. Okay, so untuk tajuk pengaratan actually untuk kelas kamu kita dah habis bincang. So kita dalam menghabiskan ataupun membuat ulang kaji bagi latihan modul muka surat 80 hingga 87. Okay, so muka surat 80 dah, 82, latihan 66 pun kita dah bincang. Okay. So eksperimen ini berkaitan, cikgu recall balik ya, eksperimen ini tentang, latihan ini berkaitan dengan eksperimen mengkaji kesan logam lain. Okey, mengkaji kesan logam lain terhadap pengaratan besi. Okey, kesan logam lain ke atas pengaratan besi. So latihan 64 dah berkaitan dengan ferrum dan juga kuprum. So kita lihatlah logam mana yang lebih elektropositif. Okay, and then B pun kita dah bincang. Okay, C kita belum bincang. Cikgu ada suruh kamu buat sendiri ke? Ada. Okay, so untuk C kita bincang pada malam ni iaitu kita nak melihat kesan logam argentum terhadap pengaratan paku besi. So macam biasa, paku besi yang dililit dengan argentum itu kita akan masukkan ke dalam tabung uji yang mengandungi larutan agar dengan kehadiran larutan kalium hexacyanuric 3 dan phenolphthalein. Okey, cikgu nak tanya, apa fungsi kita masukkan larutan kalium hexacyanuric 3 ni? Apa fungsi kalium hexacyanuric 3? Untuk mengesan kehadiran ion ferrum. Ya, okey, untuk mengesan kehadiran ion ferrum berapa? 2. Cikgu. Ya, betul. Ion ferrum 2. Okey. And then manakala phenolphthalein? Untuk mengesan kehadiran ion hidroksida. Ya, betul. Kita nak uji kehadiran ion hidroksida. OH minus. Okey. So kalaulah paku besi itu berkarat ataupun kita kata adanya ion ferrum 2, maka apa yang kita akan perhatikan adalah tumpukan biru 2. Manakala sekiranya paku besi itu tidak berkarat, maka larutan agar-agar itu ataupun di sekeliling paku itu akan terdapat tumpukan merah jambu iaitu disebabkan oleh kehadiran ion hidroksida. Okey, jadi kita lihat antara argentum dengan besi, which one yang lebih elektropositif? Besi. Okey, besi pula dah. Ferrum lah kan. Kena tulis ferrum ataupun paku besi pun boleh. Ferrum atau paku besi lebih elektropositif daripada argentum. Okey, seeloknya kamu eja lah. Tapi saya nak cepat, so saya tulis simbol formula sahaja. So dekat sini kita tulis Fe lebih elektropositif daripada argentum. Okey, so kita lihat bahan yang akan mengalami proses pengoksidaan ataupun yang bertindak sebagai ejen penurunan adalah bahan apa? Ferrum ke argentum? Ferrum. Ferrum. Okey, biasanya kita akan ambil bahan yang lebih elektropositif lah yang akan bertindak sebagai yang akan mengalami proses pengoksidaan ataupun ejen penurunan. Okey, manakala bahan yang akan mengalami proses penurunan ataupun yang bertindak sebagai ejen pengoksidaan, jangan fikir banyak, ini mesti oksigen. Untuk pengaratan, bahan yang mengalami tindak balas penurunan tetap dia tak akan berubah iaitu oksigen. Okey, siapa boleh jawab? Okey, siapa yang boleh jawab apakah setengah persamaan yang berlaku untuk proses pengoksidaan? Ferrum Okey, ferrum Fe. melepaskan 2 elektron membentuk ion ferrum. Okey, betul. So setengah persamaan dia Fe, anak panah Fe itu plus
tambah 2 elektron. Dalam ayatnya kita katakan atom ferrum melepaskan elektron. Okey, E cikgu tulis E, E koma tu adalah elektron ya. Membentuk ion Fe2+. Okay, alright. So, untuk oksigen, untuk oksigen iaitu proses penurunan, apakah setengah persamaannya? Orang hutan ya cikgu. Betul. 4 orang hutan. O2 tambah 2 H2O tambah 4 elektron, anak panah 4 OH. Okey, 4 OH minus. So, dia punya penerangan oksigen dan air. Okey, oksigen dan air menerima elektron membentuk ion hidroksida. Okey. Alright. So, ion yang hadir. Ion yang hadir dalam proses pengoksidaan adalah ion apa? Tengoklah dekat sini. So, mestilah ion ferrum 2. Tulislah dekat sini ion ferrum 2. Manakala ion yang hadir dalam proses penurunan adalah ion hidroksida. Okay. Alright. So, pemerhatian. Sekarang kita nak tengok pemerhatian. First, kita mesti tengok ada tak ion ferrum 2. So, kalau ion ferrum 2 tu ada, maksudnya pemerhatian dia biru tua ke merah jambu? Biru tua. Okay. So, tumpuk biru tua terhasil. Okay. So, kesimpulan dia 2 je, sama ada paku besi itu berkarat atau tidak berkarat. Jadi kalau biru tua, paku besi itu Karat. Berkarat. Bila saya diam tu sebenarnya saya tunggu jawapan dari kamu. Tapi tak naklah Alia dengan Iman je yang asyik menjawab. Nanti lama-lama diorang je pandai. Tak nak diorang pandai seorang-seorang. Nak semua pandai. Okay, so dalam kelas ni cikgu nampak ada Elisa baru masuk, ada Fatin, ada Dania, ada Alice, ada Sharifah Nur Anis, ada Siti Nabila, ada Zahira Umaira. So yang lain pun tolonglah jawab juga. Cikgu Okay, saya nak tanya balik. Mhm. Bila kita nak tahu dia karat tu, bila pemerhatian tu dia jadi warna biru kan? Ya, Tu je betul. kan? Betul lah. Okay, ingat kalau ada ferrum 2, ion ferrum 2 itu barulah dia akan berkarat. Kalau tak ada ion ferrum 2 memang tak akan berkarat lah. Sebab kamu kena tahu karat tu adalah ferrum 3 oksida terhidrat. Okay, so kalau tak ada ion ferrum memang tak adalah karat. Okay, Razi pukul 9 ke 99 suku Razi? Diskaun banyak Razi. Okay, so kita lihat soalan D. Okay, soalan D. Paku besi dililit dengan logam zinc. So macam biasa, paku besi yang dililit dengan logam zinc tu kita masukkan ke dalam larutan agar yang mengandungi larutan kalium heksasionaferat 3 dan phenolphthalein. Okay, so jadi kita kena buat perbandingan antara besi dan juga zinc yang mana lebih elektropositif. Zinc. Okay, so zinc lebih, kamu tulislah kat sini, lebih elektropositif daripada ferrum. Okay, so modul ni cikgu suka dia bimbing. Dia buat jawapan dalam bentuk jadual, dia bimbing kita cara nak menjawab soalan. So kalau dekat situ dia kata latihan, itu bermaksud latihan pengukuhan untuk bagi kamu faham. Okay, kalau soalan itu adalah contoh bentuk soalan SPM yang ditanya. Okay, so kamu boleh bezalah melalui modul kita ini. Okay, Cikgu, jadi ya.
kalau soalan exam kan, dia suruh bandingkan, kalau buat yang macam lebih besar ataupun kurang daripada tu boleh ke? Ke buat ayat penuh? Buat simbol Ha. boleh. Oh, okey. Boleh je nak buat simbol. Okey, kalau Okey. perbandingan kamu buat jadual pun boleh. Buat jadual macam ni kan, buat satu proses pengoksidaan, proses penurunan pun boleh. Dalam Okey. kimia ni lagi baik kamu jawab esei tu. Okey, esei tu kamu jawab dalam bentuk point. Okey, dalam bentuk point, bentuk jadual. It's a better supaya kamu tak payah nak karang ayat banyak-banyak dan nampak lebih jelas apa yang kamu nak terang, apa yang kamu nak huraikan. Okey, cikgu rasa subjek lain pun sama kot fizik kan. Fizik pun jawab dalam point, betul tak? Betul. Okay, subjek sains biasanya macam tu lah. Okay, so kita lihat. Kita lihat bahan yang akan mengalami proses pengoksidaan ataupun bertindak sebagai ejen penurunan mestilah bahan yang lebih elektropositif. Jadi yang lebih elektropositif tadi adalah zinc. Okey, bahan yang lebih elektropositif tadi mesti zinc. Manakala bahan yang akan mengalami proses penurunan dan ataupun yang bertindak sebagai ejen pengoksidaan itu adalah apa bahan yang akan mengalami penurunan ni? Oksigen. Mesti oksigen. Jangan duk fikir-fikir yang lain dah. Okey. So, setengah persamaan cikgu nak Haizil. Okey, Haizil, apakah setengah persamaan untuk proses pengoksidaan Haizil? Zinc Mhm. menghasilkan zinc 2 plus Mhm. tambah 2 elektron. Okey, bagus Haizil. Okey, so penerangan dia kita katakan atom zinc melepaskan elektron membentuk ion zinc. Okey. So ion, okey kita stop sekejap. Okey. So setengah persamaan untuk proses penurunan. Okey, yang ini saya nak Razi yang jawab. Apa nampak Razi baru join? Okey Razi. Line tak berapa okey ke dekat tempat Razi? Okey, cikgu nak Fatin? Fatin ada? Ada cikgu. Okey, Fatin cuba jawab untuk setengah persamaan bagi proses penurunan Fatin. Oksigen 2 Okey. plus Mhm. H2O H2O macam tu. tambah 4 elektron Mhm. menghasilkan 4 hidroksida. Lepas tu dekat H2O tadi ada 2. Okey, good. Betul ya jawapan Fatin. So, kita katakan dalam bentuk ayatnya oksigen dan hidrogen pula dah. Dan air menerima, kamu boleh tulis boleh tulis sebenarnya oksigen je lah, oksigen, air tu tulis. Tapi cikgu suka tulis simbol supaya nampak kan. Menerima elektron membentuk ion hidroksida. Okey, jadi jadi ni cikgu terang lah. Cikgu terang lagi sekali. Kok ada yang tak berapa nak faham lagi kan. Okey, jadi ion yang hadir ni, ion yang hadir untuk proses pengoksidaan, kita lihatlah setengah persamaan. So dekat sini adalah ion zinc 2 positif. Manakala di proses penurunan, ion yang hadir adalah ion hidroksida. Okay. So pemerhatian. Pemerhatian kita nak tengok. First, tengok ada tak ion ferrum dekat proses pengoksidaan? Ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Sebab ion zinc yang hadir. So ion ferrum tu tak ada. So ada ion hidroksida sahaja. Tak Okay. ada. So apa warna yang akan terbentuk?
Tumpukan merah jambu. Betul. Okey. Tumpukan merah jambu terhasil Okey, tumpukan merah jambu yang Merah akan terhasil. Yes, Iman. Okey. Tak So, tadi black sikit. lag sikit. Okey. Alright. So, kesimpulan. Bila merah jambu, itu bermaksud paku itu berkarat ke tidak? Tak. Paku besi tidak berkarat. Okey, so tambahan soalan ditanya, nyatakan fungsi larutan kalium heksasionaferat 3. So tadi kawan kamu dah nyatakan iaitu untuk mengesan kehadiran ion ferrum 2. Okey? Okey. So, jelas ya latihan macam ni? Sekarang kita nak lihat soalan SPM. Okey, yang B. Okey, ni cikgu tersalah kopi ni. So, kita abaikan. Okey, so kita lihat soalan 67. Okey, soalan 67 ini adalah latihan muka surat 84. Okey, so cikgu terangkan sahaja cikgu terangkan soalan ini. Nanti jawapan cikgu minta seorang-seorang yang cuba jawab sebab latihan ni cikgu dah bagi 2 minggu yang lepas. Okey, so ini adalah soalan 67. So kita baca soalan. Rajah 67 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kesan logam P dan logam Q ke atas pengaratan paku besi. So keputusan dicatat selepas 1 hari. Okey. So ini adalah eksperimen, ada 3 set. Cikgu kecilkan sedikit. Okey, ada 3 set A, B dan C. So ada juga pemerhatian selepas 1 hari. Okey. So yang pertama, kita lihat set A. Set A ni hanya ada paku besi sahaja. Okey, paku besi tak ada dililit dengan logam lain dan dia masukkan ke dalam larutan agar yang mengandungi larutan kalium heksasionaferat 3 dan phenolphthalein. So untuk set A ni sebabkan dia paku besi sahaja, so kita katakan dia sebagai kawalan. Okey, sebagai kawalan. So apa pemerhatian yang kita nampak? Sedikit mendakkan biru tua. Okey, sedikit mendakkan biru. Kadang-kadang ada buku ataupun ada soalan ditulis biru tua. Kadang-kadang ada ditulis biru. So kita terimalah mana-mana sahaja. Samalah tu warna biru. Okey, jadi apa maksud mendakkan biru yang sedikit ni? Maknanya paku besi ni berkarat, betul? Paku besi berkarat tapi banyak ke sikit? Sikit cikgu. Betul. Dia berkarat sikit je sebab warna mendakkan biru tua tu ada sikit sahaja. Okey, so kita lihat pula set B. Okey, set B sama juga. Paku besi ni dililit dengan logam P. So dekat situ ada ferrum dengan logam P dan dia masukkan ke dalam larutan agar yang mengandungi larutan kalium heksasionaferat 3 dan phenolphthalein. Okey, apa pemerhatian yang kita nampak? Banyak mendakkan biru yang terbentuk. Itu bermaksud paku besi ni mesti berkarat. Okey, warna biru tu mesti berkarat lah. Cuma berkarat banyak ke sikit? Banyak. Okey, dia berkarat banyak. Okey, so bila berkarat, kita dapat buat satu kesimpulan lagi. Okey, kita dapat satu lagi maklumat tambahan. Logam P. Logam P ni lebih elektropositif atau kurang elektropositif daripada ferrum? Lebih ferrum. cikgu. Ferrum lebih ke kurang? Kurang. Okey, logam P kurang elektropositif. Cikgu buat simbol macam ni. Tapi dalam exam dia kalau tulis simbol macam ni semata, kenalah buat ayat. P
kurang elektropositif daripada ferrum. Ataupun kamu buat kurang elektropositif, tulis perkataan elektropositif. Itu boleh. Okay, so ini maksudnya P kurang elektropositif daripada ferrum. Ataupun kita kata ferrum lebih elektropositif daripada P. Sebab itulah ferrum itu akan derma elektron membentuk ion ferrum 2. So karat akan terhasil. Okay, kita lihat pula C. Okay, kita lihat pula set C. Okay, paku besi ni dia lilit dengan logam Q. Okay, dia lilit dengan logam Q dan dia masukkan dalam larutan agar yang mengandungi kalium heksasionaferat 3 dan juga phenolphthalein. So, tiada mendakan biru. Okey, mendakan biru tu tak terbentuk tetapi larutan bertukar menjadi merah jambu. So, kalau merah jambu bermaksud paku besi tidak berkarat. Okey, paku besi tidak berkarat. Okey, so maklumat yang kita dapat daripada pemerhatian, logam logam Q ni lebih elektropositif atau kurang elektropositif daripada ferrum? Lebih. Okey, betul ya. Jawapan tu bagus. Lebih elektropositif. Jadi, barulah kita baca soalan. Bila dapat soalan macam ni, kamu... ni soalan berbentuk esei. Kenapa dia berbentuk esei? Bentuk esei. Bukan. Ini struktur. Esei yang sebelah dia. So, kalau struktur ke esei ke, kamu keluarkan maklumat macam ni Okey, so nyatakan fungsi larutan kalium heksasionaferat 3 dalam eksperimen ini. Okey, apa fungsi kalium heksasionaferat 3? Siapa yang dah jawab? Saya. Okey, Dania, apa dia punya jawapan? Untuk mengesan kehadiran ion ferrum 2. Untuk, jauhnya suara Dania. Dania okey ke? Okey. Okey, cikgu dengar suara Dania jauh sangat. Tapi cikgu harap Dania tak jauh lah dengan cikgu. Untuk mengesan kehadiran ion hidroksida. Hidroksida pula. Ion ferrum kan? Okey, ion ferrum 2. Okey, so kalau betul terus tanda right dekat buku masing-masing, tulis 2 markah. Okey, nyatakan fungsi tabung uji A dalam eksperimen itu. Apa fungsi tabung uji A ni? Kawalan. Yes, pandai. Dah ada jawapan dah kan? Tapi kalau cikgu kalau dia tak tahu, dia tak tahu juga. So dia dah tahu sebagai kawalan. Kita nak tengok. Okay, kita nak tengok. So, soalan C, tuliskan setengah persamaan. Dia suruh tuliskan setengah persamaan bagi pembentukan ion ferrum 2 dari ferrum. Okey, siapa nak cuba jawab soalan ini? Razi ada tak? Hai, 2 kali dah saya panggil Razi malam ni. Razi. Kalau tak boleh on mic, boleh tulis dekat ruangan chat. Farhana ada tak? Farhana pun tak ada. Okey. Sharifah Nur Anis. Ya, cikgu. Okey, Sharifah. Okey, Sharifah. Apa dia punya persamaan setengah dia? Ferrum menghasilkan ferrum 2+ tambah 2 elektron. Okey, betul ya. Ferrum, menghasilkan ferrum 2+ tambah 2 elektron. Okey, so dapat 1 markah. Bagus, Sharifah. Okey, seterusnya soalan D1, nyatakan cation yang menghasilkan warna biru tua di dalam tabung uji A. So cation apa yang menyebabkan adanya warna biru tua tu? Ion ferrum Fe2+ 2+. ya cikgu. Yes, pandai. Fe2+. Okey, ion Fe2+. Alright, bagus. Okey, terangkan jawapan anda di D1. Macam mana ion ferrum 2 tu boleh hadir? Macam mana ion ferrum 2 tu boleh hadir? Dia nak tahu.
Sebab ada larutan kalium heksasionaferat tu ke cikgu? Larutan heksasionaferat 2 tu dia nak uji je kehadiran cation tu. Sekarang dia nak tahu macam mana cation tu boleh hadir. Dari paku besi cikgu. Okey, apa yang berlaku pada paku besi tu? Apa yang berlaku pada paku besi tu? Ni yang ada kena dengan proses ke cikgu? Proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan ataupun kita kata atom ferrum tu dia menderma elektron. Betul lah tu proses pengoksidaan lah ataupun kita kata atom ferrum mengalami proses pengoksidaan. So proses pengoksidaan tu apa? Proses pengoksidaan tu apabila atom ferrum menderma elektron untuk membentuk ion ferrum. Sebab itulah ion ferrum boleh terhasil. Faham tak? Cikgu nak tanya. Ya, okey. Menderma dengan melepaskan sama je kan? Sama je. Maaf ya, kadang-kadang saya suka guna perkataan menderma, kadang-kadang melepaskan, sama je. So sebenarnya kamu bukan tak faham, cuma kadang saya rasa teknik nak memahami soalan tu. Kan? Sokong. Okey. Terima kasih sebab sokong saya. Okey, seterusnya soalan E. Ramakan tabung uji menunjukkan pengaratan besi paling cepat. Yang mana yang menunjukkan pengaratan besi paling cepat? A, B atau C? B Tabung uji cikgu. mana? Okey, betul Iman. Tabung uji B. So dapat satu markah dah dekat situ. Tabung uji B. Okey, dan dia suruh kita jelaskan kenapa kamu kata tabung uji B tu lagi cepat karat. Mesti ada kaitan, okey, clue dia. Mesti ada kaitan antara logam P dengan ferrum. Sebab logam P kurang elektropositif daripada ferrum. Yes, betul. Kerana logam P, logam P kurang elektropositif daripada ferrum. Okey, daripada ferrum. Jadi ferrum akan mengion dengan cepatlah. Okey, ferrum akan mengion ataupun mendermakan elektron. Sama je, mengion ke mendermakan elektron ke sama je. Membentuk ion ferrum 2. Okey? Faham tak? Okey. Okay. So the last question, soalan the last question tu tak ada dalam page slide saya ni sebab saya scan soalan tu tercicir dekat bawah. So soalan F dia minta kita susun logam ferrum P dan Q mengikut urutan menurun ke elektropositifan. Okey, jadi kalau menurun mestilah yang paling elektropositif sehingga yang paling kurang elektropositif. So, siapa boleh jawab soalan ini? Cikgu saya cuba Alright. QFEP Q, F, E, P. Okay, good. Satu markah untuk Iman. Bagus. Okay, so kita dah lihat soalan berbentuk struktur. So, sekarang kita nak lihat soalan esei. Tapi esei ini dia terbimbing. Okey, esei ini dia terbimbing sebab dia bantu kamu guide macam mana cara nak menjawab. Okey, tapi dalam soalan yang sebenar tak adalah yang bahagian jawapan ni. Kamu kena bahagian jawapan yang bawah ni kamu kena jawab sendiri. Inilah yang cikgu kata tadi, boleh buat dalam bentuk point, boleh buat dalam bentuk jadual. Okey. Alright, so cikgu bacakan soalan dulu, cikgu huraikan dulu maksud soalan ya. Alright, so soal jadual 68 menunjukkan keputusan bagi dua eksperimen untuk mengkaji kesan logam Q dan Y terhadap pengaratan besi.
Okay, so ada 2 set eksperimen kat sini. Okay, eksperimen 1 dan 2. So kita lihat di dalam agar panas ini hanya mengandungi kalium hexacyanuraferat 3. So maknanya tak ada phenolphthalein So yang B pun sama, hanya ada kalium hexacyanuraferat 3. So set yang pertama dia menggunakan logam X untuk lilit paku besi, manakala yang kedua dia menggunakan logam Y untuk lilit paku besi. Okey, so pemerhatian. Kita lihat pemerhatian ataupun keputusan eksperimen after a few days. So, set A, set A kita dapati tumpuk biru tua terbentuk. So, apa kesimpulan yang kita boleh buat untuk set A? Paku besi berkarat. Yes, betul. Paku besi berkarat. Manakala untuk set B tiada perubahan. Okey, pemerhatian dia maknanya agar panas tu tak ada pun perubahan warna. Still agar ni kamu tahu kan dia agar jernih Agar-agar yang kita minum pula dah, yang kita makan yang tak ada colour tu dia jernih. So dia kekal jernih, tak ada perubahan. So apa kesimpulannya? Paku besi tu berkarat ke tidak? Tidak berkarat. Tidak berkarat. Cikgu, kenapa tak ada warna merah jambu, cikgu? Kenapa tak ada warna merah jambu? Dia tak ada perubahan je. Sebab tak ada phenolphthalein tu. Yes, pandai Alia. Bagus. Ni boleh dapat TP 4 ni. Okey, dia dah faham dah. So kenapa tak ada? Sebab tak ada phenolphthalein. Phenolphthalein tu yang menyebabkan warna merah jambu tu terbentuk Okey. So dekat sini kita tengok soalan dia. Okey, kita tengok kat soalan dia kata soalan yang ditanya ni cadangkan nama logam X dan Y. So bila dia suruh kita bagi nama logam X dan Y, dekat sini mesti 2 markah. Okey, 2 markah. So markah keseluruhan berapa? Markah keseluruhan 8 markah. Biasa soalan esei memang 5, 6, 7, 8 terpulang. Okey, tapi soalan dia memang markah dia memang banyak yang menunjukkan kita perlu menghuraikan banyak sikit lah. Tapi jangan risau. Kalau kamu faham konsep, kamu tak payah nak buat ayat panjang-panjang. Nama je esei. Okey. Okey. So and then soalan yang seterusnya, terangkan mengapa terdapat perbezaan pemerhatian dalam kedua-dua. Sekejap ya. Okey, perbezaan pemerhatian dalam kedua-dua tabung uji tersebut. So untuk menjawab yang kedua ni, cikgu suka ajar murid jawab ikut markah. Supaya kamu tahu macam mana nak tackle soalan tu based on markah. Okay, so perbezaan kedua-dua tabung uji. So ni mesti 6 markah, betul tak? 6 campur 2, 8 kan? So banyaknya sampai 6 markah. Jangan risau, dia minta 2 tabung uji kan? So tabung uji 1, 3 markah untuk set yang pertama. Tabung uji 2, 3 markah untuk set yang kedua. So 3-3 tak adalah banyak. Kita cerita je lah proses yang berlaku kan. Logam apa yang akan membebaskan elektron. Tulis je lah dia punya setengah persamaan. Dah selesai. Okay, so mari kita tengok cara nak menjawab. Okay, so ini guide jawapan yang diberi. Okay, tapi untuk soalan sebenar memang tak ada guide ni. Okay, so first kita jawab dahulu soalan yang pertama iaitu namakan logam X dan Y. Okey, so kita tahu logam X ni dia menyebabkan paku besi berkarat. Jadi X mesti kurang elektropositif. Okey, X mesti kurang elektropositif dari ferrum. Okey, X mesti kurang elektropositif dari ferrum, manakala Y lebih elektropositif dari ferrum. Jadi kamu bagi je mana-mana nama logam yang duduk dekat bawah ferrum untuk X ni. So apa Kuprum. logamnya? CU. Ya, pandai. Kuprum. Okey. Kalau kamu tak nak guna kuprum,
boleh guna argentum. Mana-mana pun boleh. Okey, janji dia kurang elektropositif dari ferrum. Okey, apakah logam Y? Zinc. Pandai. Zinc. Okey. Kalau tak nak guna zinc, boleh guna magnesium, boleh guna aluminium. Alright? Okey. So, kamu dah dapat 2 markah. Senang je kan? Bukan susah pun. Okey. So, sekarang dah yang pertama dah selesai. Kita lihat yang kedua. Ni yang pertama. Okey. So, ni penerangan yang kedua. Ingat penerangan yang kedua ada 2 bahagian. Satu untuk set 1. Ni nampak dia letak tabung uji yang pertama. Okey, so point yang pertama ni, okey, so ferrum dan kuprum. Dia nak cerita tentang ferrum dan kuprum. Okey, so kalau kat atas ni argentum, bawah kamu tulislah argentum. Okey, sebab jawapan kamu mesti tak sama kan, setiap orang. Okey, so ferrum adalah lebih elektropositif. Ceritalah dari segi keelektropositifan dia. Okey, ferrum adalah lebih elektropositif daripada kuprum. Okey. And then bila dia lebih elektropositif, ferrum akan lebih mudah melepaskan elektron, membentuk ion ferrum 2. Kan? Okay. So apabila ferrum ni dah melepaskan elektron, kita katalah tindak balas pengoksidaan berlaku. Okay. So setengah persamaan. Apa setengah persamaan dia? Fe2 plus tambah 2E. Senang dah kan? Iman dah terror dah. Okey. So pembentukan tumpuk biru mengesai. Kat sini dia guna warna apa? Okey, tumpukan biru tua So kita guna dia menggunakan tumpukan biru. Okey, so kita katalah pembentukan tumpuk biru mengesahkan kehadiran ion ferrum 2. Cukuplah sampai situ. Okey, tak payah nak cerita karat ke tak, dia tak tanya pun. Kan? Alright. Okay. So, macam mana nak dapat 3 markah dekat sini cikgu? Okay, 3 markah tu kat sini. So, yang ini point yang pertama tu yang awak kata ferrum lebih elektropositif daripada kuprum. Itu 1 markah. Okay. Yang kedua, kamu cerita tentang ini. Sekejap. Yang kedua ni kamu cerita tentang ini. Ferrum lebih mudah melepaskan elektron, mengalami tindak balas pengoksidaan dan juga setengah persamaan. So ini lagi 1 markah. Dan markah yang terakhir kamu huraikan kenapa tumpuk biru tu hadir untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 2. So dapatlah 3 markah. Okay. So 2, 3, 4, 5. Dah 5 markah. So penerangan yang kedua nampak dia terang dari segi tabung uji yang kedua ataupun set eksperimen yang kedua. Sama juga tadi kamu kata logam Y adalah zinc. So dekat sini tulislah ferrum dan zinc. So mana yang lebih elektropositif? Zinc adalah lebih elektropositif. Okay. So zinc lebih mudah melepaskan elektron, membentuk ion zinc. Right? So tindak balas pengoksidaan berlaku tak? Mesti berlaku sebab zinc tu dah mendermakan atau melepaskan elektron. So setengah persamaan adalah zinc menghasilkan zinc 2+ dan mendermakan elektron. So tiada, ni markah yang ke-8 tiada pembentukan biru, tumpuk biru mengesahkan ion ferrum 2 tidak hadir. Boleh? Boleh. Senang je kan? So ini 1 markah. Ini
1 markah dan ini 1 markah. So total kamu akan dapat 8 markah, ya. Alright. So soalan yang ke-69, cikgu huraikan sikit lagi. Soalan 69 tentang esei. Okey. So 69 menunjukkan penggunaan kepingan logam X pada sebuah kapal besi untuk mengelakkan pengaratan besi. So ini dia menggunakan kaedah apa ni untuk mencegah kakisan? Kita panggil ni kaedah apa? Penyaduran. No, bukan penyaduran. Dia menggunakan logam yang lebih elektropositif. Perlindungan logam korban. Yes, dia menggunakan kaedah perlindungan logam korban. Alright, so nampak dekat kapal besi ni dia letak kepingan logam X. So logam X ni kamu mesti tahu dia mesti lebih elektropositif daripada besi atau ferrum. Okay, so soalan dia, cadangkan X. Okay, ni esei ni 5 markah. Okay, so esei ni adalah 5 markah. Kita nak tengok macam mana dapat 5 markah. So first, cadangkan logam X. Okay, itu 1 markah. Markah yang pertama. Okay, so yang kedua, terangkan bagaimana kepingan zinc ini boleh melindungi kapal daripada berkarat. Okey, terangkan bagaimana kepingan zinc ini. Oh, dia dah bagi jawapan Dia dah bagi jawapan dah. X tu adalah zinc. Soalan ni macam patutnya bagaimana kepingan logam X ni. Okey, sepatutnya sini dia kena kata logam X, tapi dia dah bagi jawapan. Boleh melindungi kapal besi daripada berkarat. So ini mesti ada 4 huraian, mesti 4 markah. Okey, mesti 4 markah. So nampak dia bagi sampai 5 huraian. Dia bagi 4 lah. So ni jawapan 1 markah. Okey, so huraian ni ada 4 markah. Okey, so kita lihat jawapan X mesti jawapan zinc. Okey. Okey, so huraian yang pertama, kamu kaitlah tentang keelektropositifan. Okey, so huraian yang pertama, siapa dapat jawab? Zinc lebih elektropositif daripada ferrum. Ya, betul. Zinc lebih elektropositif daripada ferrum. Okey, huraian yang kedua, poin yang ketiga tu. Zinc lebih cenderung untuk melepaskan elektron. Betul. Okey, dan poin yang keempat ataupun huraian yang ketiga. Zinc mengayon membentuk ion zinc 2+. Okey, dan setengah persamaan. Okey, senang aja kan. So itulah dia menunjukkan sampai dapat 5 markah. Right. Okey, soalan yang ke-70. Okey, last question kita untuk hari ni. Ni panjang sikit. Ni soalan berbentuk struktur soalan berbentuk struktur. Okey, so soalan 70, Rajah 70 menunjukkan susunan radar sebagai satu eksperimen untuk mengkaji pemindahan elektron melalui satu larutan. Okey, soalan 70 ni dia dah merangkumi kesemua. Bukan lagi setakat pengaratan. Ini adalah semua untuk tajuk keseimbangan redox. Okey. So kita lihat dekat sini ada 2 elektrod, karbon Q, karbon P. Dia menggunakan larutan kalium dikromat 4 berasid dan larutan kalium iodida dan ada asid sulfurik. So asid sulfurik ni dia bertindak sebagai apa ni? Jambatan garam. Jambatan garam, iaitu dia membenarkan ion-ion dalam kalium dikromat 6 berasid dengan kalium iodida tu dia mengalir lah, okey, daripada 2 larutan tu. Okey, so untuk soalan ini kamu kena tentukan yang mana satu ejen pengoksidaan, yang mana satu ejen penurunan. Okey, so yang mana satu ejen pengoksidaan? Larutan kalium dikromat. Larutan
Kalium dikromat 6. Okey, ini sebagai ejen pengoksidaan. Okey, so kalau larutan kalium dikromat 6 berasid ni sebagai ejen pengoksidaan, so dia akan mengalami proses penurunan. Okey, so dia akan mengalami proses penurunan. Kamu kena faham yang ini jangan lupa. So, kalium iodida ni adalah ejen penurunan. Okey, ejen penurunan dan dia akan mengalami proses pengoksidaan. So, soalan yang cikgu yang kedua kita analisis dulu Raja. Okey, yang kedua kamu kena tahu arah aliran elektron. Okey, elektron dia akan mengalir dekat litar luar ni. So, elektron tu akan mengalir daripada mana ke mana? Daripada anode ke cathode, karbon P ke karbon Q. Yes, betul. P ke Q. Okay, cikgu lupa. Thank you Alia. Diingatkan. So, ejen penurunan. Okay, ejen penurunan adalah anode. Okay. Dia bertindak sebagai terminal negatif kan? Cikgu nak guna pen warna apa ni? So, ini adalah anode dan ini adalah cathode. Okay, ni anode, ini cathode. Okay, so dah selesai kita buat dia punya huraian. So, barulah kita jawab soalan. Okay, so soalan A, pemindahan elektron pada satu jarak merupakan satu tindak balas redox. Apakah maksud tindak balas redox? Okay, siapa yang dapat jawab soalan ini? Proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Okay, Maksud betul. tindak balas redox. Cikgu. Ya, betul. Maksud tindak balas redox iaitu proses pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Okay. Alright. The second question, apakah fungsi asid sulfurik dalam eksperimen ini? Dia sebagai jambatan garam untuk membenarkan apa? Ion-ion daripada dua larutan mengalir melaluinya. Ion-ion daripada dua larutan mengalir melaluinya. Okay, alright. So, seterusnya. Seterusnya lukis anak panah untuk menunjukkan arah pengaliran elektron pada rajah 57. So, inilah jawapan dia. Okay, so dekat sinilah arah pengaliran dia. Mesti lukis dekat rajah. Sebab tu dekat sini tak ada ruangan untuk kamu jawab. Okay, soalan yang ditulis setengah persamaan bagi tindak balas yang berlaku di P. P ni adalah proses pengoksidaan. So, bahan apa yang akan menderma elektron tu kat situ? Kalium iodida. So, bahan apa yang akan mendermakan elektron? Iodida cikgu. Ion iodida. So, macam mana nak tulis tu? Dua ion iodida menghasilkan iodin. Iodin mesti I2 tambah 2 elektron. Dia melepaskan 2 elektron. Okay, good. Bagus Alia. Okay, soalan E. Selepas 10 minit, beberapa titis larutan kanji ditambah ke dalam larutan pada elektrod P. Ingat kanji dia akan menyebabkan warna apa tu? So, apa perubahan warna? Kalau kanji kita masukkan dalam iodin, apa yang terbentuk? Mendakan perang terbentuk. Mendakan perang. Okay, good trying tapi kurang tepat. Okay, kalau iodin dia warna biru tua. Okay, kalau iodin warna biru tua. Okay, alright. So, soalan F. Okay, soalan F. Persamaan berikut menunjukkan setengah persamaan bagi tindak balas pada elektrod Q. Okay, ion kromium tadi Ion kromium dia akan menerima
dia akan menerima 6 elektron untuk membentuk ion kromium 3 positif dan juga air. So dia suruh kita tulis nombor dia suruh hitung nombor pengoksidaan bagi kromium dalam ion kromat. Okey, ion kromium dalam ion kromat. Okey, so macam mana kita nak tulis? So 2x. Okey, x ni refer kepada kromium. Okey, X tu refer kepada ion kromium lah. Okey, 2X tambah 7. Sebab apa 7? Sebab ada 7 oksigen dekat situ. Darab dengan negatif 2. Negatif 2 tu adalah cas ataupun nombor pengoksidaan bagi oksida. Okey, so sama dengan berapa ni? Negatif 2. Negatif 2. Jadi kamu selesaikan. Okey, kamu selesaikan. Okey, kamu akan dapat X tu adalah 6. Jadi nombor pengoksidaan bagi kromium adalah positif 6. Alright? Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Apakah nyatakan proses yang berlaku pada elektrod Q? Q, apa proses dia? Pengoksidaan ke penurunan? Penurunan. Proses penurunan. Okey, kalau kamu nak tulis proses lagi baguslah. Cikgu nak cepat kan, so cikgu tak tulis. Okey, terangkan proses di F2. F2, proses penurunan ni dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Okey, so disebabkan dia suruh kita kira kromium, so kita tengoklah kromium ni. So kromium ni daripada positif 6, dia berubah menjadi positif 3. So kita katakan nombor pengoksidaan ion kromium ni berkurang ke bertambah? Berkurang. Berkurang dari positif 6 ke positif 3. Boleh? Boleh. Okey. Dan namakan bahan kimia lain yang boleh digunakan bagi menggantikan larutan kalium di kromat 6 berasid. Apa lagi bahan yang kita boleh guna ataupun bahan ejen pengoksidaan yang lain? Cikgu, kalau saya buat larutan kalium manganat berasid. Boleh. Manganat 4 berasid boleh. Betul. Bagus. 1 markah. Ada jawapan lain? Iman tulis apa? Ada jawapan lain tak? Saya buat air bromin. Boleh. Air bromin boleh. Cikgu, kalau air klorin boleh ke? Boleh. Air klorin boleh. Ada lagi tak jawapan lain? Tuk Kut, jawapan kamu salah, cikgu tak perasan. Elisa? Elisa, jawapan Elisa apa? Fatin? Saya air bromin. Okay, good Fatin. Haizil? Haizil, air apa? Anis? Nur Air Anis? bromin. Okay, betul. Bagus. Sharifah? Air bromin. Okay, good. Zahirah Umairah? Air bromin, cikgu. Okay, good. Bagus. Alright. So, setakat itu sahaja kelas kita pada malam ni dan kita dah tamat untuk bab 2. Untuk bab 1. So, hari Isnin nanti kita akan sambung PDPR dengan tajuk bab 2. So, siapa yang tak hadir hari Isnin nanti, yang tak pernah hadir saya punya kelas daripada before raya, so saya akan call lah your parent untuk tanya apa masalah kamu yang sebenarnya. Okay, untuk kita bantu sama-sama. Okay, so ada soalan nak tanya cikgu tak pada malam ni?
Ada soalan nak tanya saya?